Penyakit TB muncul sebagai pembunuh nombor 1 di antara tahun 1945 hingga 1957 sehinggalah program kebangsaan pencegahan penyakit TB pada 1961 berjaya mengurangkan kes berkenaan. Namun data terkini menunjukkan peningkatan dengan 25,391 kes TB tahun lalu sekaligus wujud persoalan benarkah pendatang asing penyumbang kepada pertambahan kes ini. Laporannya bersama Ridwan Rushdi Azri Roslan. Penyakit TB di negara ini pada tahap endemik. Ia sentiasa ada namun pada kadar yang stabil. Ketua Sektor Kawalan TB dan Kusta Bahagian Kawalan Penyakit KKM, Dr. Kue Teng Kun berkata, kurang tepat untuk menunding jari ke arah pendatang asing, memandangkan kes yang melibatkan bukan warga negara hanya 15%. Beliau bagaimanapun tidak menolak pendatang asing tanpa izin parti yang lolos tanpa saringan kesihatan berisiko menyebarkan kuman membau maut itu. TB kita tidak tahu kerana dia tidak melalui pemeriksaan medical check-up ataupun perubatan sama ada dia mengidap penyakit TB atau tidak, dia datang begitu. Tetapi yang datang dengan izin kita boleh periksa jika memang kan, jika dia sudah mengidap penyakit TB kita hantar balik. Tapi ini memang secara ilegal ataupun tanpa izin, memang dia kemungkinan menjadi puncak jangkitan. Jumlah kematian juga bertambah 12% atau 2,572 maut akibat TB tahun lalu. Pun begitu, 40-50% darinya adalah kematian TB secara tidak langsung, iaitu disebabkan penyakit lain seperti jantung atau buah pinggang. Lazimnya TB menjangkiti paru-paru. Namun ramai tidak tahu, melalui peredaran darah, TB juga boleh menyerang bahagian lain tubuh badan manusia seperti buah pinggang, kulit, mata, kelenjar leher, tulang termasuk otak. Jika otak memang bahayalah. Kan betul, otak kita kena, tulang mungkin dia tidak bahaya, tapi jika tulang belakang mungkin boleh menyebabkan kelumpahan. Dia boleh cacat kerana saraf di tulang belakang kita, dia boleh kena kolapskan kita punya tulang kan. So tengok organ apa yang terlibat. Mata mungkin boleh menyebabkan buta. TB latent atau LTBI, musuh baharu KKM, lebih licik kerana tidak menampakkan sebarang simptom. Individu yang dijangkiti bakteria itu kelihatan sihat, namun jatuh sakit ketika sistem imun badan lemah, menjadikan TB pendam 10-15% berisiko bertukar kepada TB aktif. Rawatan mampu menurunkan 20% jangkitan TB. Jika you batuk, jika you ada pesakit TB yang tidak dirawat lainlah, belum dirawat, maka you batuk atau you bursting ataupun you sometimes you singing ataupun you cakap pun dia mungkin terkeluar itu bakteria. So dia akan terapung di udara berapa jam, because dia nuklear kan, dia udara dia akan terapung. So masa itu jika saya sedut itu udara, dia akan ikut pergi ke saya punya paru-paru. Beliau menegaskan pemberian vaksin BCG masih diperlukan bagi merangsang sistem imun badan bayi dan kanak-kanak untuk melawan penyakit TB. Penyakit TB ini bukan sahaja mampu membau maut, malah ia juga mampu mendatangkan kesan yang teruk kepada penginapnya. Jadi kepada orang ramai, jika anda mempunyai simptom-simptom yang berkaitan dengan penyakit TB ini, segera dapatkan rawatan kerana dengan rawatan dan diagnosis awal, ia boleh disembuhkan secara sepenuhnya. Ridwan Rushdi Azri Roslan melaporkan.